Tidak amanah ini sebenarnya adalah salah satu daripada ciri ataupun sifat orang munafik. Orang yang ambil rasuah, yang tidak amanah ini sebenarnya dia mempunyai ciri sifat orang munafik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu ada 3 tanda-tanda orang munafik. Yang pertama, idza haddatha kadzaba. Bila dia bercakap dia berbohong. Ni hati-hati. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Sekiranya dia berjanji, dia ingkar janji dia. Dan yang ketiganya, wa idza tumina khan, iaitu apabila dia diberikan amanah, dia khianat kepada amanah dia. Perhatikan 3 sifat ini tuan-puan, ada tak dalam diri kita yang menyebabkan kita kadang-kadang cakap dengan orang, kita tipu, kita berbohong, kita janji tak tepati, kita lambat dan sebagainya. Yang ini adalah salah satu daripada sifat munafik, dan diterangkan juga di dalam hadis ini, orang yang tidak amanah adalah orang yang mempunyai sifat ataupun ciri-ciri orang munafik. Al-Imam Al-Qastalani dia menjelaskan, dia kata kat sini yang dimaksudkan oleh Rasulullah bukanlah munafik yang hakiki. Maknanya munafik yang hakiki ini adalah munafik yang secara akidah dia tak beriman kepada Allah Ta'ala, tetapi dia berpura-pura seperti orang yang beriman. Apa yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah munafik amali, iaitu dari aspek amalannya, praktikalnya, perbuatannya sebenarnya tidak bertepatan dengan apa yang telah digariskan oleh baginda Nabi SAW. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Qastalani. Dia kata yang dimaksudkan oleh Rasulullah di sini adalah munafik amali, bukannya munafik hakiki. Kalau kita nak kaitkan dengan rasuah, sebenarnya perkara ini lebih kepada munafik amali. Mereka ingkar kepada apa yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi dari aspek akidahnya sebenarnya bukanlah kita nak kata mereka ni munafik dengan kufur kepada Allah Ta'ala. Dari aspek akhlaknya mungkin ada, iaitu mereka tidak bersifat dengan sifat yang telah digariskan di dalam Islam. Maknanya kalau dalam rasuah tu agak sukarlah kita nak kata dia ni munafik, dari aspek sukar sebenarnya untuk kita katakan sedemikian. Tetapi ciri itu ada. Ini yang kita takut, kerana kita tidak mahu ciri-ciri itu sekiranya dilakukan secara konsisten, dia akan melekat kepada jiwa seseorang tersebut. Kenapa Rasulullah hanya sebut 3 sifat ini? Yang ni menarik bagaimana huraian yang diberikan oleh Al-Imam Badruddin Al-Aini. Dia kata kerana 3 sifat ini mewakili jati diri, peribadi, karakteristik manusia itu sendiri. Yang pertama, dia kata kalau dia berbohong, dia menggambarkan kerosakan nilai tutur kata dia. Maknanya sifat bohong ini menggambarkan tutur kata seseorang itu tidak boleh dipercayai. Manakala kalau dikatakan sifat khianat itu adalah sifat yang menggambarkan kerosakan peribadi perlakuan dia. Karakter kelakuan dia itu dah rosak kerana dia boleh merosakkan sesuatu yang lain. Dan yang ketiganya, sekiranya dia tidak menepati janji, membayangkan kerosakan jiwa ataupun hatinya, kerana hati sepatutnya menepati terhadap apa yang telah dijanjikan oleh seseorang itu kepada seseorang yang lain. Jadi Al-Imam Badruddin Al-Aini menyatakan bahawa 3 sifat ini dipilih oleh Rasulullah ataupun disebut oleh Rasulullah kerana mewakili sosok peribadi seseorang tersebut. Andai dia ada 3 sifat ini, dia mempunyai 3 sifat kerosakan yang seakan-akan ada kepada sifat kerosakan kepada orang munafik sedemikian. Oleh yang demikian, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita hendaklah bersifat amanah, jangan kita mengambil rasuah, perangi rasuah, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.